الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat diberikan lagi oleh Allah Taala nyawa untuk kita bangun pada pagi ini. Sama-sama kita dapat solat subuh berjamaah pada pagi Jumaat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam. Dan kita ambil sedikit masa selepas daripada semaya, kita mengadakan sedikit pengisian untuk diri kita lah. Pengisian yang di mana mudah-mudahan kita boleh ambil sebagai pengajaran untuk kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada lagi berapa hari, sehari lagi untuk kita melangkah ke tahun yang baru. Kita di hujung tahun dah ni, di hujung tahun Hijri. Inilah tahun bagi umat Islam. Kita sudah berada di hujung tahun 1443 Hijri. Sudah 1443 tahun. Kalender ini ataupun takwin ini dikira dengan tarikh bermulanya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasalah setiap hujung tahun nak menjelang tahun baru ni, kita kena ada orang panggil satu lonjok satu perubahan, satu perancangan bagi diri kita, bagi keluarga kita, masyarakat kita. Seperti mana yang biasa orang manusia buat. Kalau non muslim, orang bukan Islam, nak masuk tahun baru ni, dia ada buat juga perancangan. Bila masuk tahun baru, mereka sambut sengoti-sengoti. Nak tunggu detik jam 12. Tunggu detik jam 12 sambut tahun baru. Termasuklah hak gi sekali hak jenis tak erti ni orang Islam. Tunggu detik jam 12. Nak hak mari jemaah pun ada juga. Ni pukul 12 malam tu dia pun tulislah selamat tahun baru gini. Ini ucapan lagu tu lagu ni. Patutnya ucapan itu kita bagi umat Islam tahun Hijri lah bagi kita. Tahun Hijri lah bagi kita umat Islam. Tapi malangnya bila kita tanya banyak di kalangan masyarakat kita, orang muda ke orang tua pun sama je. Tanya ni berapa bulan dah? Bulan Hijri. Dia kata tak ada bulan Hijri. Dia kata bulan lain kamu tahu, bulan Hijri tak je dengar. Bulan Hijri tu takwim Hijri lah. Bulan Zulhijjah. Dia kata tak tahu, tak ingat.
Tak ingat, jarang guna. Sebab kerana sistem kita ni duk guna sistem kalendar Masihi, kalendar Nabi Isa. Kalendar Nabi Isa. Masihi ni ialah nama bagi Nabi Isa, gelaran bagi Nabi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Dan kita pun duk tubik bersamaan dengan berapa hari bulan Masihi. Masihi itu Isa Al-Masih. Bapa dipanggil Al-Masih kerana yang ditangguhkan ajal dia. Ditangguhkan ajal dia, tak mati lagi. Al-Masih Nabi Isa tak mati lagi. Nabi Isa ni hidup lagi, tak mati. Cuma Allah angkat naik. Gimana wallahu ta'ala a'lam, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Kita baca dalam Quran tu, okey? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak dibunuh. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa. Dan ada seorang lagi yang tak mati lagi, juga dipanggil Al-Masih juga, iaitu Dajjal. Kita baca doa dalam tahiyat akhir kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Al-Masih juga. Jadi bagi umat Islam, ada baiknya bagi kita ni lebih kada penekanan kepada hak kita lah, bulan Hijri, bulan Islam, dan diambil kira berdasarkan hijrah Nabi SAW, yang mana kita akan sambut dia ni hari Ahad. Hari Ahad ni kau esok bulan Hijri ni. Dan mudah-mudahan di hujung tahun ini kita ada buatlah sedikit muhasabah, nak muhasabah diri, muhasabah kita lah, kita sendirilah muhasabah. Dan setiap hari sebenarnya kita ni digalakkan, disuruh untuk kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita ni, kiralah sebelum kita ni dikira depan Allah Ta'ala. Nak kira apa dia yang kita buat sehari-hari, kita buat sebelum tidur ni, daripada bangun sampailah kita tidur, apa yang kita buat. Kita kecek, kita pergi situ sini, semua dikira amalan kita, semua dikira amalan. Bila sebut amalan, maka kita kena tahu amalan tu maknanya ialah perbuatan kita. Bukan kata amalan kat pergi masjid, baca Quran, zikir, tu amalan. Hak lain bukan amalan. Kedai kopi bukan amalan. Kedai kopi amalan juga, sebab dia kait dengan perbuatan, pergerakan kita. Setiap pergerakan, walaupun kelip mata sekalipun, itu ialah amal, kerja. Tak gerak apa-apa pun, tidur, kerja juga. Kerja tidur panggil. Jadi amalan itu kena luah kita faham, iaitu pergerakan kita. Sebab tu dah amalan ni ada baik dan buruk. Ada baik dan buruk. Selain pada anggota badan kita yang gerak, kaki, tangan ni, amalan kita juga, lidah juga dipanggil, digerak juga. Kecek ni amalan juga. Dia ada baik dengan buruk. Ada hak molek, ada hak tak molek. Dan mudah-mudahan kita jadikan semua amalan kita daripada sehari-hari ni, kita cuba ejah biar jadi hak molek belaka. Biar ejah jadi hak molek belaka. Serta berazam. Berazam niat untuk meningkatkan amalan tadi, meningkatkan mutu, kualiti amalan kita ni dengan lebih baik. Biar ada niat gitu. Daripada kita solat berjemaah, alhamdulillah kita boleh solat berjemaah.
yang tak salat berjamaah nak mari salat berjamaah. Nak daripada salat berjamaah seorang ahli keluarga kita tak cara, kita cuba tarik keluarga kita. Hak perempuan tak apa, hak lelaki ini, hak lelaki yang mumayyiz, yang sudah baligh ni, cubalah ajak untuk mari berjamaah. Kerana asal salat yang fardu ini ialah berjamaah. Asal solat fardu ni berjamaah. Mana Nabi start semaya fardu ni dengan semaya jemaah lalu. Berkata semaya sendiri dulu, lepas tu baru berjemaah. Jemaah dah. Dan amalan tu tak ditinggalkan sampalah Nabi wafat. Sampalah Nabi ni wafat. Bahkan Nabi kata pula, kalaulah manusia ni tahu, umat Islam ni tahu fadilat saf awal dan juga fadilat azan dan juga saf awal, nescaya mereka akan mari ke masjid dalam keadaan merangkak. Maknanya kalau tak boleh jalan mepeh sekalipun, dia akan mari ngakak kerana kelebihan tadi. Tapi oleh kerana kelebihan itu hanyalah Nabi royak. Nabi royak dan tak ada benda hak nampak. Tak nampak nak tengok. Ni dalam bentuk pahala ganjaran Allah Taala, kelebihan tadi tak nampak nak tengok belaka. Bagai tu bagai tak nampak. Jadi manusia ni terlupa, tak yakin mana nak. Batu awal-awal daripada surah Al-Baqarah ni Allah Taala sebut alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman dengan yang ghaib. Yang ghaib ni bagai tak nampak. Beriman dengan Allah, tak nampak nak tengok Allah Taala. Beriman dengan adanya balasan, adanya ganjaran dosa pahala, tak nampak nak tengok. Sebab tu ada pun kuliah tu dia kata dia isytihar. Khatib tu dia isytihar di masjid dia. Dia kata apa? Bermula bila esok dia kata siapa dia semaya berjemaah bagi hak sekolah ni dapat 5 riyal, kena daftar, mari daftar di sekolah. Nak di masjid boleh 5 riyal, sudah maya. Nak tak payah tunggu wirid. Pergi muka pintu tu ada orang jaga dah. Boleh pitih 5 riyal seorang. Ni, anak sekolah. Orang rasa hak tak sekolah pun nak juga. Kalau buat gitu. Habisnya kerjanya paksa bangun sungguh. Paksa bangun kada tak bangun jiru hari sugi masjid apa? 5 riyal. Ini tu baru 5 riyal. Hak ni lebih pada 5 riyal Allah Taala beri. Cuma orang tak nampak. Orang tak nampak. Kadang-kadang orang tak nampak, dia rasa dia banyak dah. Berasa banyak dah pahala ni. Berasa banyak. Jadi bagai-bagai ni kena ada keyakinan. Nak yakin sengoti-sengoti, percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia buat kecil ya kebaikan tadi, yarah akan tengok, Allah Taala beri tunjuk. Bila mari buku amalan kita ni, mari Allah Taala tunjuk. Bila manusia terima buku amalan dia akan kata ke dia, ma li hadzal kitab. Kita akan kata belaka nanti, ma li hadzal kitab. Kita kata kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadiru saghirah. Dia tak tinggal sikit abuk nah. Saghirah hak kecil. Maka tulis belaka apa? Paha kecil-kecil benda betul juga. Wala kabiratan hak besar-besar sama telah Allah Taala tulis. Ini. Wajadu ma'amilu hadira, manusia akan tengok hak dia buat tu mari belaka. Hak kita buat ni semua akan mari depan kita belaka. Kalau hak kait dengan manusia akan marilah. Kait dengan manusia akan mari Allah Taala akan buat mari pengadilan Allah Taala buat mari. Kita kait dengan orang ni, Allah Taala buat mari orang tu. Soal kita, jawablah kita. Kalau dengan makhluk lain, dengan pokok kayu, dengan binatang, Allah Taala akan buat mari. Jadi kita nak susuk mana?
kecuali kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ampun dah dosa kita atas dunia tu, maka hak tadi hak kita buat semua kait dengan dosa tu selamat, padai, tak ada dalam rekod. Tapi kalau rekod tu tetap ada, maka sampai hari kiamat nanti di mahsyar Allah Taala adili tersebut. Jadi kita nak padai dosa kita ni dengan taubat pada Allah Ta'ala, banyak doa, banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Tapi kalau sakut dengan makhluk, dengan manusia, kena pelepah dengan manusia juga. Kalau dengan makhluk ni, mujur dengan makhluk. Kita minta ampun, Allah ampun. Tapi kalau dengan manusia, minta ampun dengan Allah, tak cukup, kena pelepah dengan manusia juga. Mudah-mudahan kita azam yang baik-baik akan datang ni dari segi amalan kita. Dan lagi ialah ramai di kalangan masyarakat kita ni yang ambil ringan, pandang ringan, rasa benda tu biasa-biasa tentang Al-Quran. Bab Quran ni, kalau buat kajian ni dibuat ni di sekolah agama. Dibuat di sekolah agama. Yang tak boleh baca Quran ni, sekolah agama hampir 50%. Nak ayat separuh, hampir separuh yang tak boleh baca Al-Quran. Sekolah agama dah. Lah ni lah. Dulu nak masuk sekolah agama kena temu duga dulu. Nak masuk sekolah agama ni kena temu duga, baca Quran, baca tulisan Jawi. Lah ni dak gitulah. Temu duga juga, tapi kalau tak ada payah sikit. Mungkin masuk sekolah agama hak biasa-biasa. Kalau sekolah agama hak jenis orang panggil kelas-kelas sikit ni, kena ada banyak sikit. Jadi hak tu dah jadi ukuran. Kalau sekolah agama ramai yang tak boleh baca Al-Quran. Kalau sekolah menengah tu bukan kita kata tak ada langsung, ramai hak boleh baca, tapi nak mungkin lebih ramai lagi yang tak boleh baca Al-Quran. Lepas tu boleh baca, hak tu hak statistik dia kaji, hak boleh baca dengan tak boleh baca. Kalau dikaji pula pembaca Al-Quran yang membaca Al-Quran sehari-hari berapa? Berapa peratus yang orang baca Al-Quran setiap hari? Tak ramai. Jadi hak tak boleh baca Al-Quran tu, biar kita boleh baca. Biar boleh baca. Jangan kita tak apalah tak boleh baca Al-Quran dalam keadaan tak nak berusaha. Tak nak usaha. Baguslah kalau kita kata amo tak boleh baca Quran, tapi amo sapok orang baca Al-Quran. Nak beri derma gapo semua, sekolah tahfiz bagi derma. Boleh, bagus dah, tapi dalam keadaan gitu tak sih baca Al-Quran tak boleh. Tak ada dah kata tak baca Quran pun amo duk beri kau pelajar tahfiz banyak dah. Kira tak baca tak apa, tak boleh. Kena boleh baca juga. Kena usaha untuk boleh baca Al-Quran. Ramai orang tak boleh baca Al-Quran. Kalau hari ni hari Jumaat, kita kata kita letak semua pintu ni ada orang jaga. Ambil Quran sebutir, nak tubik baca semua muka surat dulu. Saya rasa tak tubik ramai tak tubik. Sebab ramai yang tak boleh baca Al-Quran. Tapi orang rasa macam tak ada apa-apa dah. Ibu bapa pun kalau tengok anak tak boleh baca Quran tu biasa lagi. Tapi kalau tak boleh baca buku, dia akan keheh. Tak boleh baca buku bahasa Melayu, tak boleh baca buku bahasa Inggeris, dia akan pisah pergi atas kelas tuition, bayar mahal-mahal. Di masjid kita ni kelas Al-Quran ni tak berbayar, percuma. Percuma untuk kanak-kanak alif petang setiap hari Ahad sampai Khamis. Percuma. Tak ada sambutan mana juga. Alif pagi pun ada,
Lepas subuh ada baca Al-Quran, malam pun ada baca Al-Quran. Tak ramai orang nak. Sebab malu. Malu ni tak bertempat. Kalau malu nak baca Al-Quran, malu depan orang. Sebab kita tak pandai, mana pun kita tak si baca, kita malu. Ataupun pergi dah sekali dua kali kena tegur banyak, tak boleh pergi dah malu malu muka. Sampai bila kita tak boleh. Tak. Nak pandai Al-Quran ni kena tebal muka lah kalau bagi orang dah berumur. Tak boleh malu dalam bab ni. Tak. Kalau malu sampai bila tak boleh. Penting tak penting Al-Quran ini, kalau kita baca Al-Quran sehingga Nabi bagi galakkan yang sangat kepada orang yang baca Al-Quran. Khairukum, Nabi kata, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu li ghairihi. Yang terbaik, Nabi kata, di kalangan kamu ialah orang yang ngaji, lepas tu dia boleh ajar orang pula. Dia ngaji Quran dan dia ngajar. Mana yang ngaji dengan ngajar, Nabi kata terbaik. Nabi bagi lagi pengkhususan, Allah Ta'ala bagi pengkhususan bagi orang yang baca Al-Quran. Ahlul Quran, Nabi kata ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Orang yang baca Al-Quran yang menjadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ni maknanya dia ni baca Al-Quran tak tinggal lah tiap-tiap hari. Selain baca, tadabbur ataupun mengaji tafsir dan sebagainya, ni termasuk dalam ahli Al-Quran. Nabi kata ahlullah. Allah ni tak ada keluarga. Allah ni dia sendiri dia je. Dia tak ada keluarga. Tapi nak ayatnya seolah-olah dia tu ahlullah. Nabi kata ahlullah. Dia ni orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, macam keluarga. Wa khassatuh, dan mendapat keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini semua orang panggil yang tak nampak dilihat, tak dapat dirasa, melainkan bila kita masuk dalam itu baru kita boleh rasa. Orang yang selalu baca Al-Quran, dia lazim dengan Al-Quran, lama-lama dia tak boleh duduk kalau tak baca Al-Quran. Setiap kali baca Al-Quran, dia akan rasa, setiap kali baca ni tidak rasa puas. Tak akan rasa puas. Berkata baca dah surah ni berapa kali baca dah, tak akan rasa puas Al-Quran kalau kita ni benar-benar yakin. Yang tak say baca ni dia jadi puas, kata khotem dah dulu sekali padai dah lah. Maknanya tak say lah, tak say. Biar kita kata khotam pada usia kita yang telah berusia ni, bayar banyak-banyak kali. Jangan kata pada sekali tu sudahlah, khotem dah dulu. Habisnya melih kami seekor. Melih kami seekor dah dulu. Padai dah lah. Tak boleh. Maknanya biar beri galakkan pada diri kita, ahli keluarga kita ni sentiasa dengan Al-Quran. Kalau anak-anak baca Al-Quran habis dah, kita kena sambutlah sikit, ra'i sikit. Ra'i bukan ra'i sikit lah, kena ra'i lebih. Ni ra'i anak masuk tahun baru, anak birthday anak, ra'i sokmo. Hadiah tu ada sokmo, kek tu ada. Lepas tu kat panggil orang buat makan, buat apa ni, makan suka-suka. Padahal sambut hari jadi cucu, sambut hari jadi anak, suka-suka. Habis orang masjid kelik, panggil gugu dia dekat, belah kek lah, macam-macam. Sepatutnya anak habis Al-Quran tu lah lebih lagi kena ra'i. Kena ra'i. Kita sendiri pun kita habis Al-Quran, kita ra'i. Beri makan kat orang, buat makan. Itu orang panggil nak bagi galakkan pada diri kita dan pada orang lain. Kerana Al-Quran ni kita kena tahu bila kita mati. Bila kita mati, masuk dalam kubur, duduk di alam barzakh, waktu kita akan disoal ni, kita kata aku tahu dah soalan tu, nak soal betul, kita tahu, tapi nak jawab tu bukan berdasarkan hak kita ingat. Bukan kata kita ingat dah jawapan dia, kita masuk boleh jawab. Tak.
Bukan masuk periksa atas dunia ni nak periksa di akhirat. Nak periksa di alam barzakh. Periksa temuduga soal lisan di alam barzakh. Bila nak jawab, jawapan tadi bergantung pada amalan kita. Jawapan itu akan bergantung pada amalan kita. Di mahsyar, bila terima buku amalan, maka kita akan tengok buku amalan kita. Dan kita akan tengok buku amalan kita ni waktu kita nak dihisap oleh Allah Ta'ala. Tak ada orang akan mari bela. Tak ada mak ayah tak akan boleh bela. Bahkan amalan-amalan kita pun tak akan mari boleh bela, tak akan mari bela kita. Kecuali hak mari bela kita ni ialah Al-Quran. Al-Quran akan duduk bersama dengan kita waktu kita kena hisab. Bukan Al-Quran mushaf tu mari. Amalan bacaan Al-Quran kita tu mari. Kita akan dapat, kita akan di akhirat nanti amalan-amalan kita ni akan mari dalam bentuk rupa. Puasa kita mari dalam bentuk rupa. Semaya kita, sedekah kita mari dalam bentuk rupa. Di mahsyar, di barzakh, dalam kubur ni, yang akan mari teman kita ni tak ada orang lain dah. Hak lain tak boleh mari teman belaka. Hak teman kita ni amalan. Adakah amalan tu teman lagu mana? Dalam bentuk rupa. Akan datang wajah yang berseri-seri. Kita bertanya siapa ni, dia kata aku ni amalanmu. Kalau hak tak molek, mari dalam keadaan yang menakutkan kita, duduk dengan kita. Tak. Dan Al-Quran akan mari membela kita di mahsyar. Waktu kita dihisap sehari-hari amalan kita ni, Al-Quran tu dia duk bela. Dikatakan yang membela itu ialah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Maknanya kita baca surah ni yang paling panjang Al-Baqarah. Yang kedua Ali Imran. Baca semua. Mudah-mudahan dia jadi saing kita. Dan kita kalau Al-Quran setakat ni tak jadi saing rapat lagi, maka tahun baru ni kita ambil dia buat saing rapat. Register kita ambil register senarai dia dalam saing hak paling rapat. Saing hak paling rapat, biar rapat lebih pada bini kita. Orang berusia ni tidur rapat-rapat pun tak ada gapo dah. Tak ada gapo dah. Jadi biar hak jadi pendamping kita ni Al-Quran dah. Mudah-mudahan kita ni insya-Allah Allah Taala mudahkan kita untuk buat benda-benda hak lagu tu insya-Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lepas, minggu sebelum ni kita telah sebut tentang ayat 101, iaitu surah An-Nisa ayat 101. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina. Allah Taala sebut apabila kamu berpergian, ini bermusafir. Kita sebut dah bahawa ni dalam ayat sebelum ni, wa idza darabtum fil ard juga apabila kamu berperang. Fatabayyanu, Allah Taala kata kalau perang kena berhati-hati, kena cek dulu nak perang ni, takut terbunuh orang-orang, bunuh orang Islam sendiri. Guna perkataan darabtum juga. Darabtum dalam bahasa Arab, dia maksud satu perkataan ni boleh jadi makna yang berbeza-beza kegunaan dia. Asal perkataan daraba tu kalau kita kata pukul. Apa yang perang guna perkataan pukul juga? Maknanya perang ni ulama mufassirin kata darabtum digunakan untuk perang, maknanya waktu kita berperang, waktu umat Islam perang, orang berjuang ni dia perang, hentakkan kaki yang kuat atas tanah, lari, naik kuda, ada hentakkan kaki yang kuat juga dikira dengan darabah. Guna pedang, guna senjata untuk bunuh musuh ni,
juga diguna perkataan pukul juga, pukul dengan pedang. Maknanya kalau katak dengan pedang ni bunuhlah. Dan diguna juga untuk perkataan musafir. Kerana bermusafir ini adalah bermusafir dalam keadaan berlari dengan cepat. Tak naik kuda, naik kenderaan, naik kalau kenderaan kereta kat pecuk. Tak 100, 110, 120. Maknanya laju, bukan kata nyuk jalan, kalau naik kenderaan, naik kuda pun jalan slow, tidak. Maknanya dalam keadaan laju, ada pukulan yang kuat di tanah, dipanggil darabtum juga. Wa idza darabtum, apabila kamu bermusafir. Ingat kata bahasa Arab ni dia ada tasrif. Kalau ngaji sekolah Arab, kalau tak silap ambo tingkat T1 tu, mula-mula pergi masuk tu kena ngapa dah tasrif fi'lul madhi. Dah tasrif fi'lul madhi. Perkataan daripada perkataan sulasi, fi'il perkataan sulasi ni bahasa Arab daraba dipanggil sulasi. Fi'lul madhi sulasi, perkataan yang past tense, yang sulasi, yang 3 patah, 3 huruf, 3 suku kata. Mengapa kena ngapa daraba, darabu, darabna, darabtum, darabtumna, darabku. Apa ni? Habis kena ngapa ni? Patut pergi depan ustaz baca. Ingat. Darabtum, kamu telah bermusafir. Apabila kamu bermusafir, maka tidak mengapalah bagi kamu untuk memendekkan salat sekiranya kamu bimbang akan ancaman daripada musuh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kamu musuh yang nyata. Bahawa ni kita sebut dah tentang salat qasar. Salat qasar, bila boleh salat qasar? Waktu bermusafir. Waktu bermusafir. Ada tanya lagu mana kalau orang sakit. Orang sakit boleh tak dia nak qasar? Sebab payahlah nak pergi ambil wudu, payahlah nak jaga ismaya ni. Qasar tak disebut dalam banyak perbincangan, tapi yang ada dibincangkan ialah tentang orang sakit ni kalau nak semaya dia boleh jamak semaya dia. Boleh jamak Zuhur dengan Asar, Isyak dengan Maghrib, dia boleh jamak. Jamak dalam keadaan tamam, maknanya sempurna, tidak qasar. Hal tu jika sekiranya memberatkan dia, kalau dia tu keuzuran. Tapi kalau tak berat, mana boleh lagi, ikut waktulah. Semaya ikut waktu lebih afdal. Dan tak ada pengecualian bagi orang sakit tak boleh semaya, tak semaya. Tak ada pengecualian bagi orang sakit tak semaya, tak ada. Sakit ke tidak sakit, lagi-lagilah kena semaya. Kalau sakit duduk dalam wak hospital tu, kena semaya. Orang sakit tak boleh tak semaya. Bukan kata tak boleh semaya. Orang akal tu tak termasuk orang sakit dah. Dia terangkat hukum taklif ini apabila gila, tidak memayis, pengsan. Mana pengsan teka tu tak wajib bagi dia semaya. Gila tak kena semaya dah. Tak memayis tak kena semaya lagi. Lagi tak gila kena semaya. Kalau tak semaya cai gila. Gitu lah senang. Gila dah tu tak semaya. Tak ada akal. Jadi kalau ada akal kena semaya. Sakit banyak ada rukhsah untuk orang sakit. Tak boleh semaya berdiri, boleh duduk. Tak boleh semaya duduk, boleh berbaring. Tak boleh semaya berbaring. Semaya dengan isyarat mata, tangan boleh gerak lagi, isyarat tangan. Kalau tangan tak boleh gerak semua, mata boleh kelip lagi, isyarat dengan mata. Tak boleh belakang dah. Tak boleh belakang, mandi kapal, orang lain tulus semaya dah. Sebab mati lah tu. Kalau koma
Tak khabar ni orang panggil koma ni. Koma oksigen gerak. Orang koma ni orang hak jaga dia itulah bertanggungjawab tentang semaya dia. Sebab boleh jadi orang koma ni akal dia tu khabar lagi. Dia dengar orang kecek. Tak, orang mari ziarah, royak ni ambo sikit-sikit nama mari ziarah ni. Minta maaf ke apa dia pun mentah tu air mata. Tu air mata dia. Tak, mengalir mata. Maknanya dia khabar tu orang duk kecek dengan dia. Cuma dia tak boleh nak jawab dah. Tak boleh jawab. Waktu tu orang jagalah bertanggungjawab. Mereka kata orang jaga kata dia tak khabar apa dah, tak kena mayat dah dia. Apa dia kata? Tak, apa dia kata? Orang hak jaga bertanggungjawab lagu mana? Waktu semaya dia lah kena ambil wuduk pada orang tadi. Ambil wuduk pada orang tadi. Lepas tu dia semaya nemeh. Ni panggil semaya nemeh. Bukan kata orang duduk oleh kubur kita pergi semaya nemehnya. Ni pergi semaya atas kubur. Semaya nemeh. Salah. Semaya nemeh ni orang tak khabar. Nah, kita semaya Allahu Akbar, Allah sampai Allah baca dalam keadaan yang dia boleh dengar. Waktu azan kena perdengarkan dia azan. Duduk di hospital tak dengar orang azan, telefon kita bunyi ke? Biar dia dengar azan. Dia. Mana tanggungjawab kita. Sehinggalah ditentukan dia tu mati dah. Tak apa dah lah. Nah, seboleh-bolehnya lagu tu. Tapi kalau tak ada orang jaga, tak boleh jaga nak. Dia kena duduk sore-sore waktu Covid ni, nak buat lagu mana? Ini serah pada Allah Ta'ala lah. Tapi selagi mana ada akal, selagi itulah kena semaya. Lagi mana, lagi itulah kena semaya. Dan tak boleh kita kata tak apalah, sakit ni duk lewat nanti balik qada lah. Tak boleh nak buat mudah-mudah nak qada ni. Qada ini apabila terlepas waktu. Terlepas kerana sebab-sebab tertentu. Bukan sengaja biar habis waktu apa tu, tak apalah nak qada. Tak boleh, tak jadi. Tak jadi. Kira dosa juga. Sebab sengaja tak semaya. Kalau tidur lain, tak khabar, tak ada orang gerak sikit abuk. Khabar-khabar pukul 7.30, pukul 8 dah subuh. Maka bangun qada. Bangun semaya. Bangun semaya selalu. Yang kata bangun orang nengok, tak mai subuh pagi ni. Sudah. Tak apalah, qada. Bila subuh esok nak qada. Qada selalu. Qada ni maknanya ganti selalu, bayar selalu. Bayar lalu kata nanti subuh esok pula nak qada. Nak takut malu nak pergi mai Jumaat kare. Malu nak pergi mai Jumaat. Tengok maya akak baca doa qunut. Ganti selalu. Walaupun duduk di waktu mana. Mana boleh teka bangun tu ganti selalu. Kecuali hak lama dah. Hak lama dah tu kita boleh nak buat waktu asar kita nak buat waktu asar, waktu zuhur kita buat waktu zuhur. Jamil gitu-gitu nak ni. Bila-bila waktu. Kaedah dia. Kalau dia pakai pack pakai pamper dah gapo. Hak tu serah pada Allah Ta'ala lah. Tapi kalau kita boleh cuci lagi, boleh. Tak, maknanya 5 kali kena buat. 5 kali ya. Kita cuci. Maknanya qadar-qadar kita cuci tu agak-agak bersih dah. Tak apalah. Tak, kita kata mungkin hari ni dok lah tak kotor lah. Kalau memang salur ada sambungnya tu dah packing. Mayalah. Kita semain nama dia tu. Dia ikut ke tak ikut tu Allah Ta'ala kita pun tak tahu tak. Tapi kita semaya je lah. Maya dekat dia. Maya dekat dia ni mudah-mudahan dia tu tahu kita semaya
dan dia ikut sekadar yang dia boleh. Dan kita tu kena ambil semaya untuk dia lah. Ambil semaya pada dia. Kalau boleh kena air, kalau tak boleh kena air, kita tayamumkan dia. Tayamum. Nah. Jadi tak ada alasan. Ada orang kata beri alasan payah. Ya komisi payah tu, misi payah kata waya penuh ni. Nak ambil semaya kan? Dia kata waya serangguh nak ambil semaya kan? Payah dia kata. Aku tak maya. Ada tak maya sebab tu. Waya duk tangan kan nak ambil semaya. Tayamum lah. Tayamum bukan supaya ambil semaya. Tak, sapu debu. Sapu je. Ni, bagi orang biasa dia tahu. Orang tak biasa tepuk tangan ni atas debu tayamum, debu yang bersih, sa'idan tayyiba. Debu yang bersih. Tepuk, letak sikit, sapu gitu ya. Bukan kata gonyoh supaya ambil semaya, nak suruh cuci, pasuk pakai celah-celah kelopak mata tak. Tangan pun sapu gitu ya. Sapu gini habis. Dua-dua belah. Kalau mazhab lain setengah satu mazhab ni tak ingat Maliki ke Hambali. Tapak tangan je. Depan muka tapak tangan habis. Maknanya tak payahlah. Tidak payah. Maknanya kalau tak boleh kena air, patu lengan tak boleh kena juga apa ni tanah tak boleh kena, debu tak boleh kena, tapak tangan dia. Benda tu benda yang fleksibel. Dia masalah waya tu, waya banyak tak nak gerak. Masalah boleh kena air atau tak boleh kena air? Boleh kena air lagi. Wuduk ni lo ni kan mudah, spray ya. Ambil spray tu agak-agak dia tu rata dah. Kita sapu sikit-sikit lah, kita rata sikit-sikit lah dengan air tak dia kita spray. Supaya tempat ada waya, kita spray je lah. Spray, sapu sikit-sikit. Kalau tak boleh kena air, kita tayamum sekadar yang boleh kena. Bukan kata kena rata tayamum ni. Kita tayamum ni sekali sapu. Rata tak rata tak ada masalah dah. Dia kata tayamum kena rata, habis kena muka kena. Tak sekali wuduk betul. Daripada gigi rambut sampai gigi janggut kita, daripada anak telinga kanan ke anak telinga kiri, kena rata. Tayamum sapu gitu. Tarik ke depan habis. Nah, kalau mana ada tengah ni lain jadi tak kena, tak apa. Supaya tangan juga lagu tu juga. Bukan kata kita gonyoh habis sapu ciku. Tak, buat lalu saja. Sapalah ke atas tapak tangan, bukan kata pas sini pula. Tak, sampai sini habis. Itu ya. Saya tak mudah je agama ni. Adinun yusrun. Agama ni mudah tapi tak boleh nak permudah ke dia. Nah, balik pada solat qasar kita. Mana orang yang uzur dia tak boleh nak qasar. Dia boleh jamak. Dia boleh jamak tu apabila orang panggil waktu dia tu susah menarlah untuk dia solat. Nak berulang, nak bangun ke lagu mana. Tak. Tapi yang lebih afdalnya solat ikut waktu juga. Ada dalam bab qasar. Ada lagi. Ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة
ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah. Ni ayat tentang solat khauf. Ayat tentang solat khauf. Tadi kita semaya qasar, hak ni ada lagi satu solat dipanggil solat khauf. Solat dalam keadaan bimbang, dalam keadaan takut. Iaitu lagu mana? Ni ayat ni turun pada Nabi SAW ketika mana duduk di medan perang. Wa idza kunta fihim, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, iaitu para sahabat. Lalu dirikanlah salat. Allah Taala suruh semaya. Dan jadikanlah dua puak dalam semaya tadi, dua kumpulan. Maknanya saf ada dua. Ni bukan dua saf. Kalau ramai tak kena buat dua saf. Maknanya dua kumpulan. Sama ada satu kumpulan pertama ni terdiri daripada 3 atau 4 saf, kumpulan kedua pula 3 atau 4 saf pula, dua kumpulan. Iaitu salat bersama dengan mereka. Semaya dulu Nabi kata dengan mereka, iaitu kumpulan yang pertama. Untuk jemaah yang pertama, untuk belakang Nabi semaya. Wa idza sajadu, apabila kamu sujud habis dah rakaat pertama, falta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Maka datang pula kumpulan yang kedua yang belum semaya lagi, falyusallu ma'ak. Yang tak semaya, lam yusallu, yang tak semaya lagi, falyusallu ma'ak. Maka dia semaya pula, dia masuk dalam keadaan rakaat yang kedua. Bagi dia kat rakaat pertama, mana dia ni masbuk lah, satu rakaat. Kerana orang-orang kafir apabila dia melihat wadalladzina kafaru law tawfuluna alaikum, dia kata orang kafir ni kalau dia tengok, dia ni akan intai-intai nak serang. Waktu perang ni nak intai-intai, nak ambil peluang untuk serang ni. Bila kamu lalai dengan senjata, maknanya wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum, maknanya dalam keadaan solat khauf ni senjata tak boleh letak, kena ambil pergi. Kalau pedang memang letak le sarung dia atas belakang kau, sarung pinggir kau, boleh sarung. Tak. Kalau pistol beding ni, maknanya duduk di tubuh atau duduk di tangan atau menyandang. Sandang lagu mana sandang? Maknanya tok tepi kan, duduk di badan, bukan tok atas anu. Lepas tu habis rakaat pertama. Maka rakaat yang pertama di belakang Nabi tadi, mereka ni undur ke belakang, masuk rakaat kedua. Masuk pula jemaah kedua yang tak semaya lagi, akad takbir belakang Nabi pula. Ini buat lagu mana? Tepuh dia tu. Ni. Tepuh? Tak tepuh lah, duduk jarak-jarak. Maknanya semaya jarak tu ada. Ada orang kata bid'ah semaya jarak. Ada semaya jarak. Waktu perang ni solat khauf ni ada penjarak ke? Sebab hak belakang nak masuk ke mana? Dia masuk melalui celah-celah. Orang yang sudah semaya, hak semaya nak undur pergi belakang. Bukan dia mari kat tepi. Dalam keadaan mereka sujud, tengah sujud ni, hak belakang tak semaya lagi, demo ni duk jaga, duk kawal orang hak semaya. Pegang senjata duk kawal. Sebab duk dengan musuh ni. Bila habis sujud, mereka bangun daripada sujud tadi, undur ke belakang. Kalau boleh buat praktikal tak sekali. Maknanya orang hak maya belakang imam, satu kumpulan duduk belakang Nabi. Sudah dia habis rakaat pertama, dia undur ke belakang, hak duduk belakang ni naik ke depan, duduk belakang Nabi pula. Lalu mereka terus ke semaya. Hak belakang tu pula jaga pula. Maknanya Nabi sambung rakaat kedua, yang belakang turut bersama dengan Nabi, yang depan pun duduk bersama dengan Nabi.
Bila Nabi duduk tahiyat akhir, Nabi bagi salam. Ni mai qasar ni. Mai qasar dalam keadaan khauf. Nabi bagi salam, hak belakang tadi jaga pula jemaah yang ada depan ni sambung semaya rakaat kedua. So, ada pendapat yang kedua, Nabi ni sudah duduk tahiyat akhir dah, sudah apa ni baca tahiyat. Nabi tak beri salam lagi. Nabi tak bagi salam lagi. Hak belakang tadi duduk rakaat kedua bersama dengan Nabi, hak duduk apa ni jemaah yang pertama ni duduk belakang jemaah yang kedua tadi hak duduk depan. Nah, demo ni sudah apa ni habis duduk di tahiyat akhir dah, siap apa ni tahiyat, barulah Nabi bagi salam. Maknanya bagi salam serentak belakang. Nak lagu mana boleh bayar ke? Bayar ke tak ni? Pening ni. Maknanya ada semaya lagu tu. Dalam keadaan perang ni pun semaya juga. Mereka kata perang dulu lah, kalau kita semaya, oh berdiri dak kepala piung. Maya semaya. Nah, mana solat dalam keadaan khauf. Cari tempat yang agak selamat sikit, semaya. Daripada apa ni kana Bani Najjar. Ini tentang solat qasar tadi. Bani Najjar ni beberapa orang daripada Bani Najjar pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kunna nadrib fil ard fa kaifa nusalli?" Ya Rasulullah, kami ni bermusafir, lagu mana kami nak semaya? Bila dia tanya soalan tu, maka turun ayat, fala junaha alaikum an taqsuru minas salah. Lepas tu solat khauf. Apabila Nabi SAW selang beberapa ketika Nabi solat apa ni turun, lepas turun ayat solat khauf ni, tak turun beberapa ketika, tak turun wahyu. Lepas itu berlaku peperangan. Bila berlaku perang, Nabi pun semaya itu di antara waktu zuhur dengan asar. Semaya itu di antara waktu zuhur dengan asar. Waktu tu Nabi semaya qasar, dan juga jamak di antara zuhur dengan asar. Nabi semaya qasar. Dalam keadaan tengah semaya tadi, Khalid Al-Walid tengok. Masa tu Khalid Al-Walid tak Islam lagi. Tengok bersama dengan tentera-tentera lain musuh ni nak serang. Lalu mereka pun tengok duduk tengah semaya. Duduk tengah semaya. Maknanya musuh waktu tu pun reti hormat juga. Maknanya tengok tergamam, tengok semaya. Lalu sahabat lain, apa ni, tentera lain tegur. Kata, "Bapa sehingga ke kamu ni dah bui demo ni semaya? Bapa widai Muhammad semaya? Widai pok dia semaya, bapa siapa kau dah semaya ni? Kita perang ni galik lalai ikut lain." Tak, lalai ikut lain sampai mereka ni dah berhenti semaya. Lalu ada yang menyahut di kalangan mereka juga, pokok musyrik ni kata, "Tak apa, lepas ni ada solat lagi, dia akan semaya asal pula lepas ni." Waktu tu dalam keadaan waktu zuhur lagi. Rupa-rupanya Nabi semaya jamak dah. Maka mereka tak ada peluang waktu tu nak serang, dalam keadaan serangan sekali serang je. Tengah semaya kan, boleh serang. Tak ada peluang mereka nak serang lepas tu. Dan di kalangan mereka berkata, sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya sangat mencintai sembahyang, sangat mencintai salat, seperti mana lebih daripada mereka mencintai diri mereka dan juga harta mereka. Maknanya dia ni rela semaya ni, rela tukar dengan nyawa, rela tukar dengan harta. Dalam keadaan perang pun maya juga. Sehingga orang kafir sendiri iktiraf, dia bapak dia ni cinta ke semaya ni lebih pada cinta pada diri sendiri, lebih pada cinta dengan nyawa lebih pada cinta daripada harta lagi. Rela tukar. Kita ni kalau orang sekat tahu semaya subuh, Allah 50 ya, patah kulit dah. Ni ambil 50 mai rumah hari ni. Nak kulit ke nak pergi? Kalau pergi tak boleh 50. Mikir tak apa, esok ada lagi. Ambil pun 50. Tu tak pergi semaya baru masjid, suruh mai rumah. Lepas tu kalau sekat, tak ambil 100, tak semaya hari ni. Tak semaya sewaktu ya, ambil 100 ya, tak semaya sewaktu. Nak semaya ke nak ambil duit 100? Tak apa, esok ada pula, maya pula esok.
Dia mikir lagu tu sebab duit. Bagi nampak depan. Tapi mereka lebih cinta kepada semaya nak banding dengan nyawa. Rela tukar dengan nyawa. Sahabat ni ada yang masa mari daripada kafilah nego, gin nego, balik-balik sampai ke Madinah. Tengok-tengok orang semaya dah. Bukan habis semaya, orang semaya dah. Semaya tak habis lagi. Lalu dia pergi dalam keadaan sambung semaya dia masuk. Sudah maya Rasulullah, aku tinggal beberapa rakaat. Aku ingat nak ambil lah. Berasa rugi telajak, ambil lah sebahagian daripada harta kafilah hak nego ni, ambil separuh. Banyak mana tu separuh tu? Bukan nego sikit-sikit. Gi dengan pungguh uta puluh-puluh ekor bawa harta. Ambil separuh ya Rasulullah, sebab aku nak ithar, bukan ithar, nak denda diri aku ni bayar tinggal berjemaah. Tinggal jemaah. Nabi kata tak serupa membayar banyak ni dengan semaya jemaah, tak serupa. Nabi kata tak serupa. Kalau lagu Rasulullah ambil belakang, aku nak pergi belakang. Nabi kata tak serupa juga. Tak serupa. Tak, walaupun ganti dengan habis harta dengan semaya sewaktu tinggal jemaah, bukan tinggal semaya, tinggal jemaah. Secara tu nah. Sehingga kan ada di kalangan sahabat yang tinggal jemaah ni, dia mimpi tidur dia ganti, dia rela nak ganti. Dah 27 berbanding dengan solat berjemaah ni, diri semaya jemaah boleh 27. Dia kata dia buat semaya jemaah 27 kali. Dia semaya fardu tadi hak waktu tu 27 kali. Boleh jadi waktu tu waktu Isyak. Dia semaya Isyak 27 kali, bukan 27 rakaat, 27 kali 4 berapa? 27 kali 4. Sepah maya dia terlalu letih, lalu dia tidur. Dia mimpi ke apa? Naik kuda, pecuk kuda, tengok-tengok ada kuda depan jemaah berkuda ramai-ramai depan. Dia nak ambak tak boleh. Tak boleh, dia pecut lagu mana pun tak siapa. Kerana dia terlepas solat jemaah. Hebat. Zaman-zaman tu Allah Ta'ala tunjuk gitu. Kita kalau tinggal jemaah tak ada mimpi ke berapa. Tak ada mimpi ke berapa kita tinggal jemaah. Orang tak ada nyesal sikit apa. Sahabat ni nyesal siapa bawa ke mimpi tinggal jemaah. Kita nyesal pun tak mimpi, mungkin nyesal lebih kurang. Tak apalah. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita pertingkatkan diri kita ni biar boleh jadi setara sahabat. Nak jadi sahabat demo tu jauh lah. Tapi usaha untuk ke arah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam kehidupan kita yang lebih baik, insya-Allah. Allah Ta'ala a'lam. Sekadar pagi ni yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kau dalam membantu pada diri yang mesti aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.